Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, sambungan perbincangan kita dalam bab riba, iaitulah dosa yang besar tapi tidak berbau. Dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Tajuk hukuman riba. Telah ijma' seluruh para ulama tentang pengharaman riba, dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi hal ini jelaslah. Kesan dosa riba, tengok dalam nota kita ada beberapa hadis yang saya bawa. Dan alhamdulillah tentang riba ni kita dah bincang beberapa kali. Di antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita tentang dosa-dosa besar. Dosa besar tu ada 70 kan dalam kitab dia tu. Ana dah bincang panjang tentang dosa riba. Dan ada satu lagi kitab yang menarik untuk kita tengok, nama dia Keindahan Islam. Dalam kitab ni ana terjemahkan, ada beberapa siri kuliah. Tajuk dia riba dan pengharamannya, sebab dan kenapa dia diharamkan. Cuma dalam kitab ni dia tak bincang bab hukum, dia lebih kepada falsafah ataupun hikmah di sebalik hukum itu. Jadi kita pilih ambil dalam kitab ni secara ringkas kesan dosa riba. Yang pertama, pemakan dan pemberi riba memerangi Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut ni, seolah-olah kita ni berperang dengan Allah apabila kita ambil riba. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah dah sebut kepada kita tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Allah kata, "Hei orang beriman, tinggallah saki-baki riba. Kalau kamu tak berhenti juga, kamu tahu riba ni dosa, nak teruskan juga dengan dosa ini, apa jadi? Maka fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, kamu mengisytihar perang dengan Allah dan Rasul dia. Isytihar perang dengan Allah." Yang kata di Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yuqalu yaumal qiyamati liakilir riba khudz silahaka lil harbi. Dikatakan kepada pemakan riba pada hari kiamat, ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah. Kita rasa gerak tak gerak nak lawan dengan Allah? La haula wala quwata illa billah. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, berperang dengan Allah dengan rasulnya sekali. Allahu akbar, dosa besar. Yang kedua, kehilangan berkat harta di dunia dan dalam kehidupan. Hari ini kita tengok ramai orang kaya tapi hidup tak tenang. Rumah tangga bergelora, anak-anak tak dengar kata, harta dia pun selalu ditipu oleh orang, dan berbagai-bagai lagi. Ini semua bila tidak ada berkat. Masalah isu berkat ini para jemaah sekalian, kita kena ingat masalah berkat ini masalah Allah Ta'ala beri kehidupan yang baik. Kita jangan duk mikir bila berkat tu ada cium tangan tok guru, tak? Cium tangan orang-orang alim, itu berkat yang kita faham. Tapi berkat dalam kehidupan ini apabila berlakunya sedemikian, maka kita akan hilang keberkatan di dunia ini, hidup tak aman, hidup tidak tenteram, dan hidup dalam keadaan susah. Hilang berkat di akhirat, sangat takut kita pada Allah Azza wa Jalla, kerana orang ini akan dimasuk dalam kumpulan orang yang dosa besar. Ada riwayat yang menyebut tentang zina itu mempunyai riba itu lebih daripada 72 pintu. Yang paling ringan sekali seperti seorang itu berzina dengan mak sendiri. Dosa riba cukup jijik. Tapi ingat, hadis ini sambung dia punya terjemahan. Wa arbar riba istatalatur rajulu fi ardi akhi. Riba yang paling dahsyat juga iaitulah mencerca kehormatan diri saudara. Hari ini orang mengumpat orang senang ke mudah? Mudah. Ikut mana? Ikut alam maya ni, ikut handphone ni. Oh, senangnya nak mengumpat orang, tak? Nak cerca orang, nak perli orang, cukup mudah. Maka dalam hadis ni kata, riba yang paling dahsyat juga iaitulah riba mencabul kehormatan diri saudara kita. Ini berat dosa. Riba termasuk daripada salah satu daripada dosa besar. Hadisnya sangat masyhur. Para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita yang lain yang sudah lepas, iaitulah dalam bab dosa besar. Dalam rakaman kita sudah ada dalam CD dan juga ada dalam internet. Kalau yang nak free,
cari internet yang mudah. Tapi mudah tu mudah, cuma kadang-kadang lain tak kuat kan. Maka kita boleh, hari ini ilmu berbagai-bagai lorong kita dapat. Kita masuk kepada tajuk perbincangan, iaitulah perbankan konvensional. Riba dalam bank yang tidak Islami. Mudah ya. Dalam bahasa dia panggil perbankan konvensional. Nak kata apa perbankan konvensional ni? BKP lah senang. Bank jahiliah atau paling mudah sekali. Dok main konvensional ni belipak lidah nak sebut. Kawan nak macam-macam kata. B apa ni? BKP. B yang tidak patuh syariah. Itu mudah. Hari ini perbankan ada dua kategori. Satu dia tulis I, ada tanda Islam situ. Islamic Bank. Tapi rumah sama. Rumah sama ya. Rumah dia aja pintu tu juga. Cuma ada kaunter, hak ni Islam, hak ni tak Islam. Yang ni sembelih, yang ni tak sembelih. Gitulah ibarat. Mudah. Habis duit kita ni macam mana? Bercampur kawan habis. Dia bukan duduk di kertas itu, dia duduk di nilai keuangan. Dalam poket kita ni mungkin ada halal, mungkin ada haram. Betul tak? Duit orang bagi, yang kita kerja, halal. Kalau orang bagi rasuah, haram. Duit sama dalam poket. Bukan kertas itu. Nilai yang ada dalam poket itu. Maknanya kita tahu duit rasuah RM500 dalam poket kita. Maka kita ambil rasuah ni, kita pergi beli batu 2 lori, pergi letak di tempat jalan-jalan yang rusak. Lepaslah duit kita tu. Tapi kalau kita guna duit ni pergi beli untuk makanan kita, maka masuk dalam perut lah benda haram. Ini maksud dia keuangan itu. Jadi maka dalam bank yang ada hari ni, dia ada dua kaunter. Satu dia panggil kaunter Islamik, satu lagi kaunter dia tak sebut dah tu, pakai kaunter bank. Maka itu dia panggil jahiliah. Bank konvensional ataupun bank jahiliah. Mudah ya dia. Maka kewujudan riba dalam bank konvensional telah disepakati oleh kesatuan ulama yang berwibawa di seluruh dunia melalui Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang bersidang di Jeddah, Majlis Fatwa Eropah dan banyak lagi. Timbul persoalan, apakah transaksi riba yang terdapat dalam bank konvensional? Ini yang kita nak tengok hari ini. Biar tuan-tuan dapat faham perbezaan di antara bank Islam dengan bank KP. Ini ada orang mari kata sama ya. Bank tu juga. Muka pegawai dia tu juga. Tapi akad tu berbeza. Seolah-olah kita pergi ke Kedah lah, pasar raya. Peti ni ayam sembelih. Disembelih oleh tuan haji sekian-sekian. Siapa dia pakai sembelih toke ayam kampung kita ni? Nama apa sini? Yang masyhurnya. Fauzi lah kita kata tak. Ini ayam Fauzi, mana dia sembelih? Ini ayam Ahlong, Ahcung. Tak sembelih. Kedah sama juga dengan perbankan ni. Ni ada akad, yang ni tak ada akad. Itu perbezaan. Tengok, apabila bank menetapkan riba ataupun bunga, faedah atau interest sebagai imbalan balik kepada pihak bank. Contohnya 8% daripada pinjaman berjumlah RM100,000. Awak nak pinjam RM100,000, kita punya interest ataupun bunga 8%. Jadi kita kena bayar RM8,000 tambah. Betul tak? Sebagai balasan kerana memberikan pelanggan wang yang diperlukan, maka 8% itu dinamakan riba ad-duyun jenis al-qard. Riba duyun di bawah kategori berhutang, hutang. Ulama bersepakat jenis pulangan ini adalah riba yang jumlah faedah akan dicampur dengan jumlah pokok pinjaman. Riba itu akan masuk. Maknanya 100,000 dia akan jadi 108,000. Dan akan dibahagi ke setiap bulan. Inilah hasil bank yang haram mengikut Islam, dan pelanggan tadi juga akan dikira bersyubhat dan terlibat secara langsung dengan riba. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, orang pemberi dan pemakan riba sawa. Pengurusi kita baca hadis tadi, pemberi riba, hojo ambil riba, yang tukang tulis dia, saksi dia, hum sawa, mereka itu kena belaka dosa ni. Mengapa? Kerana mengeksploitasi kesusahan pelanggan. Inilah riba yang menekan dan menindas. Tambahan lagi, apabila pelanggan gagal membayar ansuran bulanan yang ditetapkan, maka akan dikenakan pula denda bersifat, dia panggil sifat compounding. Jadi asalnya 108,000 kan.
lambat bayar pula, naik lagi. Beranak lagi dia punya riba ni. Pasal itulah dia panggil bank yang konvensional ni, beranak riba dia kalau lambat bayar seperti biaknya anak babi tu. Babi ni banyak beranak tak? Kau tak boleh kata babi, kena kata khinzir. Ni apa ni? Khinzir. Apa dia khinzir? Babi. Tolong ya, tak usah duduk main falsafah payah kita ni. Jadi maka dia panggil ni perbankan itu riba dalam account. Tengok. Dalam itu dia panggil konsep. Berbeza dengan pinjaman dalam Islam. Dalam Islam berbeza sebab Islam membenarkan minjam. Islam benar tak benar kita berhutang? Benar kan? Sebagai satu kaedah yang disepakati oleh para ulama, cuma di sana satu kaedah yang dibuat oleh Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjam yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam, maka itu dikira riba. Ini beratlah sikit. Peminjam yang pinjam. Saya buat contoh di sini. Orang pinjam barang, dalam buku kita ni ada. Tengok dalam buku kecil ni, riba dan keuangan. Ini sahabat saya Dr. Zaharuddin ni sangat banyak dia punya jasa. Dia buat buku, lepas dia ringkas pula, lepas tu dia tambah pula. Ni. Tengok contoh muka surat 14 tu. Riba ad-duyun, muka surat 13 dalam buku ni. Riba ad-duyun terbagi pada dua jenis, iaitu riba al-qard tu, iaitulah kadar atau sebarang manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah pinjaman pokok, yang mana ianya disyaratkan di awal kontrak pinjaman, dia panggil loan contract, yang dikenakan oleh pemberi pinjam. Tadilah 100,000 jadi 108,000. Riba ini dia kira jenis riba yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Contohnya, duit berbalas duit yang banyak. Ali memberi pinjam kepada Ahmad wang sebanyak 2,000 dengan syarat Ahmad membayarnya kembali dengan nilai lebih besar, iaitu 2,500 dalam masa 3 bulan. Maka 500 itu dikira riba. Sembarang pinjaman yang mensyaratkan pertambahan nilai semasa pemulangan dalam jangka masa pinjaman itu adalah riba al-qardu. Ini daripada jenis time value of money yang diharamkan oleh Islam. Baik. Ada lagi benda-benda hak pelik ni, tengok dalam ni. Muka surat 16. Ni kadang-kadang jadi dengan kita ni. Kita tak perasan dia riba. Muka surat dalam buku. Dalam buku. Dalam ni, dalam kertas ni kita ringkas sangat nota. Manfaat berbalas manfaat. Saya dengar contoh ni. Hasan memberi pinjam keretanya kepada Yusuf. Aku pinjam kereta serak nak pergi atas anak di asrama, contohnya tak. Jadi Yusuf syarat dia bagi syarat. Yusuf, ambil kereta aku tu. Syarat kamu hantar balik kereta minyak penuh tangki. Pinjam kereta boleh, tapi hantar sekarang biar penuh tangki tu, sebab aku nak pergi ke lain pula ni. Padahal ketika bermula proses pinjaman dilakukan, tangki minyak tidak penuh, tangki kosong, tapi syarat. Dalam contoh ini berlaku juga riba kerana tergolong dalam hadis peminjam beserta pulangan. Kullu qardin jarra naf'an. Kita beri pinjam kepada orang tapi ambil manfaat, maka itu dia panggil riba. Kecuali kalau nak selesai masalah ni boleh. Orang nak pinjam kereta, kita pergi ke stesen minyak, kita penuh tangki. Dia nak ambil kereta, ingat, mau ambil kereta aku ni full tangki, tangki penuh. Hantar kakak biar penuh juga. Itu tak apa, sebab hak kita. Ni tangki kosong ni, hak sedap lagi gini. Orang mari nak kacau surga. Boleh nak pinjam kawah? Boleh. Tapi masa atas tu ingatlah juga, jangan atas kawah saja tak. Riba. Biasa kita pinjam puyuk tak? Maaf saya mari puyuk besar sikit, saya nak buat sup ni. Kita pesan selalu. Hantar nanti biar ada sup lah setengah puyuk. Riba. Baik. Anda kata kita tak ada apa, lillahi ta'ala. Kita beri kepada dia, nak pinjam kereta, ambil lah atas rasa jiran, tetangga, kawan-kawan tak. Balik nanti kita start kereta, Masya Allah tabarakallah, moga Yusuf ni
penuh tangki dia bubuh tanpa syarat, tak ada masalah apa-apa. Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu ahsanukum qadaan, orang yang pandai bayar hutang. Kawan kita ni tokek durian contohnya, tokek durian, mari pinjam duit, mari duit 200, aku nak pergi hantar durian, lori tak ada minyak. Dia kata beres ha, tapi ingat masa nak hantar 200 tu 2 biji durian kunyit, riba masuk dalam. Tapi kalau kita senyap, beres ambil lah. Waktu nak hantar nanti 2 guni dia hantar buah durian di 21 lagi durian, apa lagi sedap-sedap ni, apalah istri dia. Itu tak ada jadi masalah. Dia panggil ahsanukum qadaan, orang yang baik di kalangan kamu, orang yang pandai nak bayar. Itu tak syarat, tidak jadi masalah. Tapi kalau syarat jangan kena. Nak pinjam basikal apa kena. Mana negah tu? Banyak dah lagi tu. Ini masalah kita hari ni. Pasal itulah ni ayat yang kita baca ni. Tatajafa junuhum 'anil madai yad'una wala ta'la apa ni? Wala la jazaan wala syukura tu. Ayat lah kita baca bagaimana? Macam mana ayat? La duriru minkum jazaan wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillahi la duriru minkum jazaan wala syukura. Kami beri makan kepada kamu ni kerana Allah Taala. Kita selalu buat makan kat rumah tak? Buat. Tapi kata ulama tafsir, lepas makan kita pun salam orang gitu. Kamu dah makan kenyang kan? Jangan lupa doakan saya. Itu minta balasan nama dia. Habis macam mana ustaz? Jangan beri apa-apa, jumpa dengan saya, jumpa dengan ustaz lah gitu. Jumpa tok guru. Oleh kerana doa tok guru ni insya-Allah berkat, Allah Taala kabul. Tolonglah, jangan lupa doakan saya sihat wal afiat, selamat dunia akhirat. Tak ada masalah. Kita minta pertolongan, doa dengan dia. Tapi lepas kita suruh makan, kita kata doa tok guru, doa. Itu minta bayaran nama dia. Itu masalah. Tengok dalam tafsir surah yang kita baca pagi tu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku tak minta dengan kamu balasan, tak minta kata terima kasih pun tak minta. Orang kata itu ahsanukum qadaan. Minta jangan. Pas kita hari ni teruklah lagu ni tak. Kadang-kadang nyanyi kau ustaz. Ustaz ajak pergi ke rumah makan tengah hari. Hari Jumaat. Ustaz pun pergi. Tengok-tengok ada dah budak kecil. Tahnik dulu. Tahnik. Sudah tahnik. Waktu bi air pula sebotol maya ajak ustaz. Sudah maya ajak capok tasbih pula suruh tahlil. 3 kerja kawan ni. Sudah kerja air tu bi lasa lepas maya Jumaat. Ni berat benar ni. Tak cukup bayar rel lagu ni. Ini bahasa orang kampung tapi cara kita tidak kena. Allah apa tengok. Baiklah. Tapi kalau kita beri pinjam kereta, beri pinjam kawah, beri pinjam diri kita punya periuk kuali, orang hantar penuh makan, itu hak dia. Tidak larang, tak jadi riba. Tapi kalau bersyarat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap benda pinjaman yang kita beri ada minta bayaran, minta pulangan, minta tambahan, maka jadi riba. Jelas itu kan? Ni tak ada kau bank ni, dia kau puyuk kita bagus ni. Dia ke dapur buat puyuk pelanggar bagus ni. Allahu akbar, ini masalah kita. Baik. Maka dalam masalah ni, masalah perbankan, beza di antara, tengok, beza di antara perbezaan ni. Riba semasa. Perbankan konvensional nampak dah. Dia akan letak bayaran-bayaran yang tambahan. Tapi perbankan yang beza antara bank Islam dengan tidak Islam. Tengok dalam nota ada, dan nota ada dalam buku ni pada. Jumlah wang kena lewat bayar. Baik. Kita pergi ke bank riba. Bila lambat bayar, interest naik. Bunga naik tak? Naik, masuk dalam pokok. Mana kalau 108,000 sudah jadi 110,000, 112, jadi lagi naik. Jumlah wang yang lewat kena bayar tapi bukan bersifat denda penalti. Tengok, dalam bank Islam dia tidak penalti. Dia panggil denda ta'wid, ganti rugi. Oleh kerana awak ni tak lambat bayar, 3 bulan dah tak bayar kereta ni contohnya, kan? Maka dia kena ganti rugi 1%. Tapi duit itu tidak dimasukkan dalam pokok kita, tapi dia tak masuk ke bank. Dia masuk dalam tabung kebajikan bank. Dia akan ambil duit ni untuk beri orang miskin, untuk beri buat bantuan, untuk beri bencana. Itu dia panggil perbezaan di antara bank Islamic bank dengan bank konvensional. Jadi kita nampak, mahal Islamic bank ni. Yang konvensional tu murah, tapi kita tahu dia beranak hari-hari. Beranak tadi, lebih pada anak babi saya ibarat tadi kan. Beranak.
kita tak sedar. Kita duk tengok atas kertas. Kalau tengok atas kertas, nampak bank kafir ni lebih murah dari sudut dari sudut. Tapi yang Islamik ni nampak mahal. Maka bank Islam zalim kan ambil mahal. Dia ambil mahal sebab dia tak boleh naik dah. Dia tak ada beranak dah. Kalau lambat bayar, itu dia tidak panggil penalty, tidak panggil denda, tapi dia panggil takwid, ganti rugi dia. Oleh kerana mu lambat bayar, aku ambil ganti rugi dengan kamu 1%, tapi duit itu dia masuk dalam tabung kebajikan. Dia tak pergi ke, tak ambil ke dia, poket dia tak pergi. Pasal kalau pergi ke bank tanya, tak ada tabung kebajikan, nak minta buat jalan ke buat apa, buat surau. Masuk dalam tu. Mungkin dia beri bank jenazah ke kita ke. Nah, itu wallahualam, saya tak kena tanya pihak bank. Nah, jelas di sini. Itu dalam bab. Sama juga dengan akaun simpanan dan pelaburan. Jadi kalau kita pergi ke bank, dia panggil bank masalah apa tadi? Haram kerana pihak bank telah berjanji akan memberikan kadar faedah tetap. Awak nak simpan di bank saya, kita akan beri pulangan tetap 8%, 5%. Setiap berapa kira-kira bulan ke berapa, maka itu riba. Berbeza dengan bank Islam, dia panggil dua benda yang bank Islam. Kalau kita pergi menyimpan dalam bank dalam bab dia panggil al-wadi'ah simpanan, maka kita tak ada hak untuk ambil tambahan. Kalau bank bagi, itu dia panggil hibah daripada dia. Tapi tak boleh tuntut. Contohnya kita simpan wadi'ah kita ni 1 juta. 3 bulan tak naik sehabuk. Jangan pergi ke bank, mana duit saya? Awak duit 1 juta ada dari bank. Tapi bunga tak ada. Sebab kita tak ada pulangan. Sebab kita wadi'ah, kita simpan saja. Lepas 6 bulan dapatlah kita kata 5,000. Bank bagi. Kenapa 5,000? Kalau pergi ke bank komisioner 600 bulan, berapa ratus ribu dah aku dapat. Bank kata itu hibah saja. Itu saya nak beri saja. Awak tak ada hak. Tak boleh marah. Berbeza dengan hari ni, tak usah kata ke bank lah. Sebenarnya orang mari tawar saham cepat kaya. Yang sebenarnya cepat miskin. Pelaburan yang saya buat ni, tak kira lah peladangan, kau nak pergi sewa hotel di mana ke, di Amerika ke di Mekah, ini banyak orang. Dia guna pendekatan nak pergi ke Mekah. Dekat sikit kita pun bunyi nak pergi Mekah ni semangat lalu. Siapa dia masuk 5,000, kita akan dapat setiap bulan 200 ke 300. Setiap bulan tetap. Maka itu riba. Tak kira lah melabur kat mana pun, ustaz bawa kepiah ke Seremban mari kempen, ustaz tu telah kempen riba. Ini banyak berlaku hari ni. Jemaah tanya dia tak, ustaz, yang kempen kita tu ada kepiah juga. Kepiah dia mungkin besar pada kepiah saya lagi. Ya. Lebih tinggi lagi. Boleh suka terus kepiah tinggi. La kullu qardin jaran apa? Setiap pelaburan yang ada pulangan tetap, maka itu tak halal. Mudah ya kaedah dia. Tulis kaedah dia mudah. Siapa dia mari kempen, orang pakai kuk ke, pakai tai ke, pakai serban mari kempen, awak berlabur dengan saya 5,000, awak boleh pulangan tetap. Tak payah pergi noreh, dapat 500 bulan. Hujan ke, banjir ke, ribut ke, 500, maka itu dia panggil tidak halal. Saham tu tak halal. Habis kalau kita nak, dia panggil mudarabah. Mudarabah boleh. Tapi mudarabah ni dua risiko ada. Yang pertama, mungkin syarikat yang kita melabur itu rugi, maka modal kita akan hilang, rugi sekali dengan dia. Itu risiko. Tapi dia boleh beri jaminan kepada kita keuntungan 30% daripada keuntungan. Contohnya bulan ni dia untung banyak. Dia akan bagi 30%, maka hasil yang kita beri tadi dapatlah kita kata 300,000 dapat. Bulan depan kurang untung sikit. Bab musim hujan. Kita dapat keuntungan tahun ni sikit, awak hanya dapat 150,000 je. Tak boleh marah. Itu dia panggil mudarabah. Mudarabah ni pasang surut mengikut keuntungan yang ada. Jadi dalam perbankan Islam dia guna mudarabah, itu yang ada. Tapi semua, saya buat kesimpulan mudahnya, semua yang mari kempen kepada kita pulangan tetap, itu riba. Tak kira lah apa, melabur di Mekah ke, melabur di Madinah ke, melabur apa ni, di Malaysia ke, itu jangan masuk. Bahkan ini merupakan sistem cepat kaya. Ya sebenarnya cepat miskin. Mula-mula kaya lah masuk awal tu. Tapi hak kedai-kedai ni jumpa lah. Jumpa dulu nama Taylor lah, nama apa ini, macam-macam nama ada. Tapi yang saya herannya, memang kita mudah terperangkap. Ada orang mari tawar pada saya. Saya saham ustaz. Ustaz ambil duit pondok ni masuk dalam ni berapa saham?
Tak payah mikir dah untuk nak bayar gaji-gaji staf ni. Memang pulangan tinggi. Tapi bila kita rujuk pada majlis fatwa, sekarang ni orang duk jaja tentang Mecca Fund. Saya sebut nama lah, senang tak? Mecca Fund ni pelaburan hotel di Mekah. Tapi pulangan tetap. Setiap bulan kita akan dapat. Maka bila kita search dalam majlis fatwa Malaysia, e-fatwa, mereka telah mengeluarkan kenyataan bahawa Mecca Fund ini tidak patuh syariah. Tapi mungkin orang mau start masuk juga. Macam-macam dia tu kok. Dia kata tak faham wakil lah begini-gini. Saya kata biarlah saya percaya kepada panel-panel syariah yang ada di bank-bank tu daripada kita duk percaya kepada ustaz-ustaz yang duduk mengajar kita musalli dengan faridah. Bukan hina kita ni. Realiti. Sebab kita tidak memahami isu keuangan, kita pandai bab lain, tapi kita duduk rempuh masuk dalam bidang orang lain. Itu masalah pada kita. Ini masalah. Sebab apa konvensional itu tak betul? Sebab dia punya pulangan yang begitu dahsyat. Kita pergi kepada sikit-sikit lah konvensional dalam bab riba dalam kad kredit. Ni ada orang tanya, dia kata ustaz, kad kredit tak apa sebab bank tak cah apa-apa, dia bagi masa tempoh sebulan. Kalau kita ambil kita bayar lepas, tapi lepas pada sebulan tak bayar, dia akan cas sampai berapa peratus dia punya cas ni, kadar yang sangat tinggi sampai 18 hingga 25% tahun kalau tak bayar. Maka kad kredit inilah saya katakan kad muflis nama dia. Kad muflis tak? Masa beli sedap lah, serak tak je, serak tak je. Masa-masa babil garu kepala nak bayar. Tak bayar cukup tempoh yang diberi, tempoh free tadi, dia akan naik, dia akan naik 18. Tengok ni dalam nota ni kata kadar faedahnya pula biasanya amat tinggi, sekitar 18-25%. Maknanya kalau kita beli 1000, 25% dia akan jadi 1200. Itu dia punya kadar naik. Lebih pada anak tu lagi. Berat ni. Jadi kad kredit ni para jemaah sekalian, tak usahlah guna kad kredit. Biarlah kita hidup tak mewah, tidak tidak manja, tak apa. Saya kadang-kadang kesian ke budak-budak anak-anak perempuan kita yang tak ada kerja. Telefon. Haji dipilih untuk menerima kad kredit bank sekian-sekian. Saya kata buat apa kad kredit ni? Kad hutang nama dia ni. Sebab haji layak dia tu dengan apa ni, dengan tengok daripada akaun bank tu gini-gini, boleh layak untuk kad. Dia mudah. Saya nasihat kepada pihak pegawai-pegawai bank, tak kira lah bank Islam ke bank tak Islam, bank Islam biasa buat benda ni. Galakkan kepada orang supaya berhutang untuk pergi haji, berhutang untuk pergi umrah, berhutang untuk nak kahwin. Kata di para ulama, hutang ni di awal harinya duka cita, di akhir petangnya perang. Kenapa kita galakkan sangat manusia ni suruh berhutang? Lesh kita nak galak orang suruh berhutang. Tak. Patut kalau orang nak mari, nak berhutang nak apa ni? Nak pergi umrah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis ta'a. Bagi orang yang mempunyai kemampuan. Yang kita tak mampu tak suruh pergilah. Berapa duk sangat nak pergi umrah, nak pergi haji juga ya. Sampai berhutang-hutang dengan bank, balik tak ada duit nak bayar, muflis kita akhirnya. Kenapa? Islam tidak memberi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan ada buat. Maka kad kredit ini satu faedah yang besar, yang sangat menindas, menggalakkan orang supaya menjadi muflis dan berhutang. Ini masalah kita hari ini. Allahu Akbar. Jadi saya rasa sangat banyak masalah-masalah yang kita hadapi kerana benda-benda yang kita tak faham. Baik. Riba dalam bentuk insurans konvensional. Hari ini kita ada jenis insurans. Minta maaf lah kalau ada sini ejen-ejen insurans. Dalam kampung pun ada wakil insurans ke tak ada? Ada belaka, saya tak nak sebut nama. Kalau orang mari nak jual insurans kepada kita, insurans kereta, insurans motor, insurans mata, insurans telinga, tak, ada belaka. Insurans gigi plus pun mungkin ada juga. Lepas banjir baru ni kuat lah mari. Dia kata ustaz ada ambil insurans. Kata insurans ke apa? Insurans banjir. Kata tak pernah banjir pak sini, nak bayar insurans buat apa? Sekarang ni kita nak tawarkan insurans banjir. Kata nak suruh banjir pun tak. Galak sangat nak jual. Kita berdoa kepada Allah supaya tidak berlaku lagi benda tu. Tapi ejen-ejen ni mari ni, oleh kerana kawasan ni banjir, bayar insurans untuk banjir kereta, untuk banjir rumah, untuk banjir kita sendiri, kita hanyut. Ada berlaku insurans. Jadi kita kena ingat, semua jenis insurans, ini saya ringkaslah, kertas ni panjang lagi, masa kita sangat terhad. Ulama telah bersepakat mengatakan semua insurans konvensional haram berlaku. Tak kira lah nama apa, nama apa, saya nak sebut nama marah orang pula.
Dulu sebut nama rokok kena marah dah. Saya ceramah dalam TV. Kata tuan-tuan pergi Mekah ni ada orang nama Haji Mabrur, ada orang nama Haji Malboro. Orang TV kata, "Kat, jangan-jangan sebut nama ni nanti kena sama kau syarikat Malboro." Ni pula bahasa jenis rokok kereta api pula ni. Berasak pada berapa. Allahu Akbar. Menteri Kesihatan kata tak sihat. Kabinet kata tidak dilarang kerana itu cinta rasa orang muda. Dia cari mampu belaka tu kita. Benda-benda karut lagi ni. Budak-budak kecil tak berani asap orang tua, tapi main asap ni sudah ada. Tengok sudah di viral sekarang ni benda-benda macam ni. Mudarat tu besar. Dalam kaedah fiqh kata saddu zara'i, menyekat benda-benda yang boleh membawa kemudaratan itu patut awal lagi. Kalau wet ni disekat awal lagi, insya-Allah tak sempat merebak. Tapi hari ni sudah merebak. Pakak duduk dah. Ada orang tak kamar mari dia boleh dia isap wet ni asap pak lain pun boleh. Baik, baru yang wet ni dilancarkan, pak lain sudah. Tobik mulut, tobik kot hidung. Masa dah itu tobik kot telinga. Lagi tobik kot telinga pula lagi buka. Baik. Balik pada tajuk kita. Insurans konvensional, kata di para ulama, semua jenis insurans konvensional haram berlaku. Tak kira. Kadang-kadang kita dipaksa, contoh naik kapal terbang, kena bayar insurans sekian-sekian. Yang tak boleh pilih, terpaksa. Kalau dia boleh pilih, kita tengok kat bawah tu. Insurans tak mau bayar. Walaupun RM20. Dia kalau jatuh kapal terbang, tak ada lah. Macam mana kalau jatuh kapal terbang? Jatuh, mati. Apa masalah kitanya? Kita naik kereta, naik bas, tak ada insurans. Kalau nyelanggar di bas, mati juga. Jadi kita duduk mikir, kecil ya ustaz, bayar RM8, tapi kalau mati boleh RM200,000 kan anak-anak. Anak-anak boleh RM200,000. Seronoklah dia tukar kereta. Kita dalam kubur berdepan dengan malaikat, nak jawab apa? Jangan duk kira benda. Kita duk mikir semua untuk orang. Kita tak mikir untuk kita. Kan bila Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi tanya, siapa di kalangan kamu orang yang harta dia lebih dia sayang daripada harta orang lain? Sahabat-sahabat kata apa? Tak ada seorang pun Rasulullah. Semua sayang harta kita belaka. Nabi kata, tak. Sayang harta orang pada harta kamu. Harta kitanya, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekah, itu harta kita. Yang kita simpan tu harta siapa? Jadi kita duduk mikir, bayar insurans ni boleh ke anak-anak RM200,000. Kita duduk bergeroman dengan malaikat makan akhir dalam kubur, sedap lah. Jadi mikir baik. Jadi kaedah mudahnya, tulis kat kertas, semua jenis bentuk insurans konvensional haram. Insurans, bukan beli ansuran, itu lain. Itu bahasa kita orang tua ni, ni nak beli ansuran. Beli ansuran itu bayar ansur-ansur, bayar sikit-sikit. Tadi kita dah bincang awal tadi, itu dibenarkan kalau ikut akad dia macam tu. Tapi insurans ni maksudnya beli insurans. Insurans ni beli hak ni. Benda-benda hak kita boleh lepas pada mati, lepas pada kena bencana tu. Maka alhamdulillah di Malaysia hari ni sudah ada sistem. Apa dia sistem? Dia panggil sistem takaful. Cara takaful ini ada panel syariah yang meluluskan, walaupun masih lagi ada sikit-sikit syubhat, kita kata ada panel syariah. Jadi kalau apa-apa tanggungjawab, esok malaikat tanya, kata kita sandar panel syariah kata diluluskan oleh syarak. Kena dia, kena kita, insya-Allah lepas. Pasal itulah bila kawan-kawan ajak saya duduk dalam panel bank, saya kata saya tak berani nak bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau saya masuk macam ni, orang kata, saya nak pinjam ni, nak beli benda ni, siapa tanggungjawab? Tu gambar Abu Anas. Macam-macam kalau tengok gambar saya, percaya tak? Kau tak percaya juga? Ustaz duduk sini. Alah. Air kiamat kita belakang dia. Belakang dia apa? Kalau salah, saya bawa neraka dulunya. Wal'iyahzubillah. Tapi tak apalah, sahabat-sahabat kita yang ada ilmu, pakar dalam bidang ini, mereka berusaha untuk mengislamkan benda-benda yang macam ni. Jadi ini panggil kaedah kita. Insurans, kad kredit itu masalah banyak. Saya tak nak hurai panjang di sinilah para jemaah sekalian. Jadi kerana saya tengok soalan-soalan ni banyak. Tengok dalam kertas kita ni, riba dalam jual beli perhiasan emas dengan perak. Ni kerja kita dah ni, banyak ni. Kau tak banyak sini. Maka beli emas, kita dah sebut tadi, emas termasuk dalam perkara ribawi. Perkara ribawi maknanya emas benda riba. Jadi kalau emas dengan duit, oleh kerana duit itu mengandungi nilai keuangan emas, maka tak boleh kita tukar bertangguh. Berbeza tak apa, bertangguh tak boleh. Jadi kalau nak beli tangguh juga macam mana? Beli ansuran. Kita kata saya nak beli emas ni bayar kali ke istilah. Maka di sini ada dua pandangan. Saya bacalah. Yang ada nota tak ada, yang tak ada nota tengok dalam buku yang ada.
Majoriti ulama mengatakan jual beli emas, barang kemas ni, barang emas toko tu ijma' lah, tak boleh nak buat. Macam orang nak jual hari ni, jual beli emas jongkong, kan? Simpanlah emas, jangan simpan duit. Simpan kat mana? Kita pergi ke bank, tulis atas kertas, saya beli emas kilo, harga dia sekian. Mana emasnya? Ada dalam store. Kita tak pernah tengok, tak pernah sentuh, tak pernah jamah, tak pernah ni, maka itu jual beli tidak sah. Dia mesti, bila beli, mesti ada qabat, ada ambil. Kalau saya beli atas kertas aja, semua orang mari nanti, dia tunjuk emas tu juga, gambar tu juga tunjuk. Beribu orang, toko yang sama. Lepas tu mana emas kita? Itu masalah. Cuma yang diperbahaskan di sini, iaitulah emas perhiasan. Adakah sun'ah? Perhiasan kita duk tepar dia buat ukir tu telah keluar daripada nama emas solid. Itu perbahasan ini yang kita nak bahas ni. Maka haram, pendapat yang pertama kata haram kerana ulama 4 mazhab mengharamkan jual beli barang kemas secara ansuran dan hutang. Saya tak tahu, lama dah saya dengar macam-macam kita duk jual emas secara ansuran. Adakah ustaz-ustaz kita, tok lebar, tuan-tuan guru kita dia tidak tegur? Ataupun mereka buat tak hirau? Tak apalah. Kalau dah tegur, selesai masalah. Yang tak hirau tu dia sendiri cari masalah. Ada pandangan yang kedua. Tapi pandangan yang kedua tadi, pandangan yang agak minoriti. Dan saya tak rasa, tak nampak. Kalau orang sekarang ni terima, tak ada masalah. Tapi orang dulu, boleh terima pandangan ni agak pelik. Majoriti ulama kata, tidak harus. Kerana ia adalah emas. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai, gelang, cincin dan sebagainya. Dia masih tetap dalam nama emas. Inilah pendapat Ibnu Umar, Ubadah Ibnu Samit, nama-nama ulama besar di kalangan sahabat, dan juga pengharaman ini dibawa oleh ulama 4 mazhab. Dalil dia panjang lah. Pendapat yang kedua, satu kumpulan minoriti ulama berpendapat bahawa emas tulen apabila telah dibentuk sehingga menjadi rantai, gelang dan cincin, dia telah menjadi sil'ah. Sil'ah itu maksudnya barang dagangan seperti kereta, contoh macam itu, dan tidak dianggap sebagai emas biasa, maka hukumnya berubah jadi boleh. Jadi pandangan ini dinisbah pada Sayyidina Muawiyah, tapi Muawiyah katanya tidak sabit. Cuma pandangan diambil daripada pandangan Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Kemudian ulama-ulama kemudian ni menyokong pandangan ini. Di antaranya Syekh Dr. Yusuf Qardawi menyokong. Dia kata perkara ini termasuk dalam umumul balwa. Maknanya perkara maksiat yang kurang mudarat tapi terlalu luas dalam masyarakat. Jadi kalau kita ambil pandangan yang kedua ini, walaupun minoriti, menyelesaikan banyak dosa-dosa masyarakat, menyelesaikan banyak masalah dosa dalam masyarakat. Jadi itulah dua pandangan. Jadi kalau ambil juga taklid ke pandangan yang kedua ni lah. Tapi waraknya tinggalkanlah perbuatan tersebut kerana majoriti ulama tidak membenarkan. Sama juga isu baru ni orang timbul. Ini bukan isu keuangan tapi orang panggil kontroversi, iaitulah isu istihalah. Asalnya benda tak sembelih, contohnya lembu, bahkan dah setengah tu ambil daripada benda lain lagi, tapi telah melalui proses istihalah, makna proses transformasi dia panggil, tukar, akhir kali tak ada dah benda tu, daging tu tak ada dah, yang ada je bahan kimia. Ada ulama mengatakan, terutama ulama mazhab Hanafi, mengatakan proses istihalah itu telah menukarkan bentuk asal jadi benda lain, maka diharuskan menggunakannya. Tapi majoriti ulama kata istihalah, Ahmad Fiqh Syafi'i contohnya, istihalah tu ada yang mengatakan tidak dibenarkan. Tapi kita tak tahu nak guna tak guna. Cuma kalaulah istihalah dalam proses buat ubat, macam kapsul ubat tu, ambil daripada mana? Ambil daripada tulang. Tulang apa? Tulang lembu. Siapa sembelih? Tak sembelih. Kalau sembelih pun orang putih sembelih, dia baca bismillah lah, ya. Ataupun orang Cina sembelih. Maka tulang ini telah diambil di proses jadi istihalah, ditukar. Kalau mengikut dalam mazhab Hanafi tadi, kapsul itu telah bertukar menjadi bahan kimia, tidak ada lagi bahan asal, maka itu boleh digunakan. Tapi ramai lagi ulama kata tak boleh, oleh kerana asal dia tak sembelih, bangkai, maka dia tak akan jadi halal. Saya kata
Yang pertama itu warak, yang kedua ni darurat. Hari ni realiti kita hidup atas dunia hari ni. Kita makan ubat tak makan ubat? Mana ada orang tak makan ubat? Jarang-jarang ya. Ramai sangat orang tak makan. Kalau makan tak ada sakit pun dia beli ubat juga. Ubat apa? Ubat kuat. Vitamin tu vitamin ni. Tak? Makjun tu makjun ni. Betul tak? Vitamin lah biasanya. Orang mari camping kan selalu vitamin. Makan minum. Minum dia panggil ubat. Apa nama ni? Minyak ikan lah. Habatus sauda. Minyak zaitun. Minyak nyo ada belakang ya. Jadi semua benda ni nak ada kapsul tu apa dia, siapa dia ambil mana? Jadi kalau kita terima pandangan istihalah tadi, ubat-ubat yang kita makan ini tidak dikira makan benda haram dalam tubuh kita. Saya kata ini menyelesaikan banyak masalah, terutama sekali orang yang makan ubat yang ubat-ubatannya berbahan kimia yang mari daripada luar, yang memang tidak ada logo halal. Ada kita nak kata kita makan benda haram, makan kapsul yang mari dia, dia kata ini vegetarian. Betul lah, ubat tu ambil daripada akar kayu, tapi kapsul dia ambil mana? Ambil daripada tulang. Banyak lagi cerita. Maka janganlah kita mempersempitkan. Kalau ada ruang untuk kita menyelesaikan masalah, kerana itu dalam masalah jual emas ni, saya kata sebaik-baiknya tinggalkanlah perbuatan itu, kerana majoriti ulama kata tak setuju. Tapi ada sebahagian yang mengata boleh, maka kita kata keluar daripada khilaf itu mustahab, yang dituntut. Jadi kalau adalah cara lain macam mana? Carilah cara lain. Mungkin kita simpan duit dulu kau, simpan dulu. Bila cukup 2,000, cukup dah satu orang rantai, kita kata duit awak cukup dah. Nak rantai tak? Nak, ambil. Bagi dia tangan 2,000, kita pun akad semula beli barang ni dengan harga sekarang. Itu selesai masalah. Lepas tu kalau dia nak pakai juga ni, nak pergi majlis kahwin ada ni, pinjam je lah. Tak usah duk beli lagi lah. Pinjam. Itu di antara putar belit yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Baik. Satu lagi, isu tukar emas lama dengan emas baru. Boleh tak boleh kita tukar emas lama dengan emas baru? Boleh. Memang boleh. Kita pergi ke pakai kedai nak tukar. Dia kata emas awak ni tahun 60 lagi ni. Harga dia sekian. 1 gram nak tukar dengan baru. Jadi biasanya dia akan ambil emas lama ni dengan harga 1,000, emas baru tu 1,200, maka kita kena tambah lagi 200. Jadi di sini timbul isu riba sebab tak sama timbangan. Tak sama timbangan. Mana senyap tu? Banyak dah tukar. Maka macam mana kita nak selesai masalah? Inilah yang saya kata tadi. Kena buka kedai emas, kena ambil toke-toke penjual emas ni dulu, masuk kerusuh dulu, seperti kita nak kerusuh kahwin. Jadi penyelesaian dia macam mana? Kesimpulannya, kita kena buat pergi jual dulu emas tu. Emas saya ni harga berapa? 1,500. Mari duit 1,500, ambil. Tok duit tangan kita pegang duit ni. Kalau kita nak balik-balik memang duit kita pun. Emas dia nak jual 2,500. Ambil 1,000 lagi, kembar 2,500. Bismillah, aku beli emas yang baru 2,500. Baru selesai masalah. Tak main tukar salih, main tolak mu aku gini, maka kita akan terjebak dengan riba. Satu lagi timbul masalah gharar dan judi dalam bentuk semasa. Banyak hari ni. Gharar itu maksudnya penipuan. Unsur-unsur perjudian dalam bentuk semasa. Kalau hak judi di kasino, disko tu orang tahu belakang dah kan. Itu jelas dah ni. Maka di antara benda-benda yang kita kena tengok, contoh-contoh yang saya sempat nak buat ni. Contoh dalam bab contoh-contoh gharar. Menjual barang yang belum dimiliki dan sukar didapati. Kita jual benda tak ada. Tak boleh. Hari ni ramai orang jual melalui internet. Betul tak? Jual internet kan? Semua ni. Saya tengok satu baru ni, satu van penuh sampo poh laju. Kata apa ni? Dia kata kita jual ke internet. Tak apalah. Cuma kita kena ingat, jual melalui internet ada syarat dia. Dia panggil macam bai'us salam. Bai'us salam ni kita tempah barang dulu. Saya nak benda ni. Tapi kita kena tayang dalam internet saiz yang betul. Ada kalanya orang jual ubat sebotol RM80. Mari ada besar ibu tangan. Teranyak gitu, subhanallah. Besar ni RM80, RM220. Unsur penipuan tu berlaku. Kena beritahu betul-betul. Harga dia banyak ni,
timbangan dia besar ni, berapa mili dia punya isi kandungan, berjalan. Ada baru ni ada seorang tu, dia beli dapat setengah botol ya ada, isi tak ada, pun berlaku juga. Maka kita kena ingatlah, beli secara online ini dibenarkan, tapi mesti sifat dia betul dan kena bayar dulu. Baik salam tu ambil duit dulu baru hantar benda. Ini dipanggil unsur barang-barang yang kemudian kita tidak jual benda terperinci. Itu termasuk dalam bab gharar. Gharar dan judi dalam bentuk semasa. Contohnya pertandingan melalui SMS. Nah, awak nak masuk SMS, satu SMS harga dia RM1. Biasa SMS melalui syarikat Selcom ke apa dia yang kita masuk ni 5 sen ya dah SMS ke apa sen? 10 sen. Tapi kalau masuk peraduan dia akan naik RM1. Itu dipanggil gharar dan haram itu. Apalagi kalau siapa RM5 dah. Satu SMS masuk, kita akan dapat 100,000 contohnya. Itu semua tu bagai-bagai haram berlaku. Apa lagi dalam ni? Contoh-contoh semasa yang berlaku ni. Dalam bentuk SMS, dalam bentuk masalah judi dalam cabutan bertuah. Banyak kita ni kan. Kadang-kadang kita buat cabutan bertuah. Tak? Tapi kalau kita pergi tu, wakil ayat awak mari handphone 10 tu. Cabutan bertuah free, tak ada masalah, ambil lah. Bagi semua anak-anak kita biar boleh 10 tu kita belaka, tak ada masalah. Tapi awak nak cabutan bertuah kena bayar. Kena bayar berapa pun juta, RM5 seorang. Jadi hasil daripada RM5 itu dibeli duit untuk hadiah ni. Itu tak boleh. Itu termasuk dalam unsur judi. Termasuk dalam unsur perjudian. Ini masalah belaka tu. Contohnya dua orang ni, dia apa ni? Dia nak main basikal. Kalau aku menang, awak kena belanja ke saya. Kalau mu kalah, aku bayar mu. Itu pun termasuk dalam unsur. Maka masing-masing nak buat lagu tu. Jadi kalau nak, kita banyaklah benda-benda yang nampak simple. Hari ni masalah pertandingan mancing ni banyak ni. Ngai. Jadi kalau kita masuk RM10 bayar, dalam tu ada tempat duduk, ada tempat berteduh, ada tempat ni kan. Kemudian ada minum. Itu tidak jadi masalah kerana dia bayar tu yuran pengurusan yang ada. Tapi kalau satu joran RM50 ikut setiap kain dia tu, maka itu ada unsur perjudian di situ. Kalau saya bayar nak masuk ialah kita nak masuk dalam kebun kan, dalam apa ni, dalam kolam orang tu adalah harga dia kan. Itu zakat tu dibenarkan. Apalagi pertandingan moden yang ada hari ni, masalah judi ni, masalah unsur-unsur perjudian. Allahu akbar. Cabutan bertuah. Jadi permainan moden yang ini dia panggil hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam ialah hadiah didermakan oleh pihak ketiga yang tak masuk pertandingan. Jadi hadiah tadilah orang mari kita kena cari penaja, jangan ambil duit daripada yuran penyertaan. Wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan, itu dibenarkan. Hari ni banyak orang tanya masalah main camp, perbandingan tabung pendidikan tinggi tu biarlah. Itu untuk orang nak pergi universiti saja. Dan sekarang ni pun kata dia sudah tukar kepada sistem lain dah. Sistem ujrah ke apa benda. Baiklah, saya rasa itu saja kita perbincangan kita pada hari ini. Kita masuk kepada sesi perbincangan. Kalau ada soalan dipersilakan. Soalan yang pertama sila. Boleh berikutnya dan bayar keperluan. Tadi kita dah sebut tua dia tak syarat kan? Tak ada syarat tak apa. Dalam hadis kata orang yang baik kalau kamu ahsanukum qadaan, orang yang pandai pergi bayar hutang. Dia tak syarat apa-apa. Tak ada syarat. Macam tadilah. Kita nak pergi bayar hutang orang tu, kita beli biskut, bawa buah tembikai, bawa durian. Boleh belaka? Tak apa, sama juga. Tidak bersyarat. Tapi kalau bersyarat maka jadi riba.
kullu qardin jarra naf'an. Itu kaedah usul kata, kaedah fiqh kata setiap pinjaman yang membawa keuntungan maka dia jadi riba. Ya, sila. Tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz ni, ada 3 soalan sini. Kita nak tahu bagaimana kita nak tahukan rezeki itu istidraj atau rezeki yang berkat. Kedua, bagaimana dengan pinjaman bagi pelajar-pelajar yang menggunakan PTPTN? Adakah terlibat dengan riba? Dan ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan bank konvensional selama ni? Pendapatan mereka selama ni macam mana ya? Terima kasih. Masalah apa tadi? Orang yang PTN tak? PTN itu dah kata kajian dah ubah dah. Dulu 3% lah. Sekarang ni sudah jadi 1%. Dia bawah kepada sistem ujrah dia panggil. Yang ni tak tahulah, jadi ramai ulama-ulama semasa yang dulu agak keras juga dalam masalah ini sudah lebih lega lah dia kata, sebab dia tukar sistem ujrah tadi. Jadi kita kata wallahu alam, kalau anak kita memang sangat memerlukan kepada benda tersebut daripada dia tak boleh belajar, jadi sistem yang ditukar ini setelah dikritik oleh pakar-pakar ekonomi katanya lebih baik daripada yang dulu. Sebab itulah dalam nota saya ni ada kata hak lama ni. Hak lama ni memang kita bantah masa tu apabila PTTN cas begitu banyak 3% tu kira tinggi darjat dia. Yang dia boleh cahnya kos benar saja, kos benar pengurusan. Macam kita hari ni kita nak buat buka tabung, lepas tu kita nak beri butang kepada orang, kan? Jadi kalau setakat kita kata oleh kerana awak butang 1,000, saya paksa kena guna beli buka file, kena guna ada kani duk dijaga awak, nak bayar setiap bulan 100, maka kita ambil lah, kita kata 1,000 tu kita ambil RM10 saja, harga kertas. Sekadar tu itu mungkin dibenarkan. Jadi sebagaimana dalam majlis syariah AUFI dia panggil, mengatakan dibenarkan untuk mengenakan kos perkhidmatan dengan syarat ianya adalah kos benar. Mana kalau kita buta 10,000 pun RM10 ya bayarnya, itulah kos dia. Tapi kalau ikut buta tu ikut peratus lah, itu tidak kos dia. Itu sudah naik taraf nama dia. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua tadi, ya, orang kerja bank. Orang kerja bank ni kita nak kata macam mana? Bank dia Islamik ke tak Islamik? Jadi itulah permasalahan yang ditimbulkan oleh para ulama. Yang lepas-lepas tu macam mana je kita itu kena bincang lebih detail lah. Saya takut kalau saya buka perbincangan yang tidak habis mungkin menimbulkan masalah ramai orang kerja bank. Sama juga masalah ambil amanah ikhtiar ni, tekun ni, apakah hukum riba? Saya tengok sudah ada panel syariahnya di situ. Dan anda pun tak berani nak keluar satu kenyataan secara, orang panggil secara borong. Nanti kita kena tanya. Ada juga kawan-kawan kita yang jaga panel syariah dalam tu. Jadi saya pun tak tanya banyak dia. Isu kain ikan tadi kita dah sebut dah kan, ngai dalam kolam. Jadi kalau kita bayar mengikut orang panggil nak masuk dalam kolam tu kena bayar. Itu dipanggil pengurusan dia. Sebab dia kolam tu free ke Pak? Dia hidup tu free ke tak? Dia mesti dia tanah dia. Kita nak masuk dalam mana-mana tempat pun kalau kena ada tiket bayar tak ada jadi masalah. Itu tiket nak masuk tengok. Cuma kalau pertandingan mengai dengan bayaran yang tertentu, setiap orang yang kena bayar itu, dan itulah yang diberi hadiah sampai 10,000, 20,000, maka itu ada unsur judi di situ. Ada unsur perjudian. Saya lagi. Kita nak yang tanya dulu. Ini soalan ketiga ya. Ya, saya. Macam mana kita nak tahu sama ada rezeki yang Allah bagi kat kita tu rezeki yang istidraj atau rezeki yang berkat? Jadi soalan yang ketiga ni berat juga tu. Tak. Macam mana kita nak tahu? Kita saja yang boleh tahu. Orang lain jangan buat andaian. Pasal itulah saya sangat tak suka bila orang kena timpa musibah, kita buat andaian lalu. Rumah dia kena bala tu, tak payah zakat boleh jadi tu. Les kita mendahului mahkamah Allah Ta'ala. Ada orang duk viral pun, dia kata ada pendakwah, tak tahu dalam TV ke mana, dia kata setiap bala yang kita kena tu maknanya itu menunjukkan bahawa ada benda yang kita tak kena. Saya kata tak, bala yang Tuhan beri ada dua kategori. Satu dia panggil kategori Allah nak angkat darjat.
Orang baik kena, Nabi kena bala. Kalau tidak, Nabi lah orang paling sihatnya. Kenapa Allah Ta'ala bala uji Nabi SAW? Sebab Allah nak angkat darjat kepada darjat yang tidak sampai manusia lain untuk sampai kata. Aisyah kata, aku tak pelik tengok Nabi kita sakit yang begitu dahsyat nak mati. Sampai pensan Nabi SAW. Sebab kata Allah nak angkat darjat dia yang kemuncak yang tidak ada orang lain boleh sampai. Itu tinggi. Jadi Istidraj mana Tuhan nak beri pada kita sampai kita leka lalai. Kita nak tahu macam mana. Jawabnya kita sendiri boleh nilai. Lagi kita boleh duit, lagi bakhil ke lagi apa ni? Lagi pemurah kita. Subhanallah tak? Contohnya aku baru ni boleh tahun ni perniagaan kita bulan ni dapat 20,000 untung bersih. Kan? Jadi apakah kita lagi bakhil? Biasa kita derma 200 ya ke masjid. Nah, tahun ni oleh kerana 20,000 dapat letak 10%, mana kita keluar 2,000. Itu nikmat. Kita nak suruh jadikan dia ni'mal malus salih. Hartanya baik itu indar rajulis salih, bagi orang yang salih. Jadi lagi banyak kita dapat duit, lagi takut kita kepada Allah Taala. Lagi banyak kita infak fisabilillah, lagi banyak kita tolong orang. Insya-Allah itu sebab itu kebaikan yang Tuhan beri. Tapi bila kita dapat duit, duk sombong pula. Tengok perniagaan saya macam hari ni duk tayar internet tu. Oh masuk saja ni. Tak, 2,000 sehari, 20,000 sehari. Tapi tak pernah tengok dia sedekah dengan orang. Tak pernah. Duk melancong sana sini, melawak sana sini. Dulu tak pernah pergi Eropah. Hari ni pergi Eropah. Dah kena dah Eropah. Dulu pergi masjid dengan surau ya gitu dah. Hari ni tak ada dah. Mana dia? Jepun. Mana dia? Australia. Surau tak jumpa. Itu istidraj. Ingat. Allah beri kepada kita leka untuk wa iza aradna an nuhlika. Bila Tuhan kata aku nak binasa ke satu benda, satu kampus, satu orang, maka dia ambil faj'ah. Ketika itu tak ada faedah dah kita. Jadi tengok, kita sendiri boleh nilai. Mana kita nak suruh jadi harta yang Tuhan beri ni nikmat, macam mana? Lagi dekat kita, lagi banyak, itu insya-Allah kita dapat. Saya ada soalan sebelah ni. Muslimi soalan. Ada dah? Tak mau tanya dah? Tanya. Dia biasa nak jawab payahnya, nak tanya mudah. Silakan. Ustaz. Ya. Ini beberapa ramai yang kita dengar oleh ramai di sehat. Ya. Saya masih sehat pakai juga. Tentu lakukan tak tentunya kita masuk 3,000 boleh beli dia tetap secara tetap. Ya. Kita tak pasti sama ada harap saya kita tak boleh cek. Itu faktornya benda tu dia jadi semakin berat dalam masyarakat sekarang ni. Semua banyak dekat Makin ramai dah. Ini dah tak jelas salah. Baik. Masalah skem cepat kaya tadi saya dah sebut dah. Hak sebenarnya skem cepat kaya tu skem cepat miskin. Awal-awal dapat, lepas tu akhirnya hilang entah ke mana. Kalaulah kita kata tidak ditipu oleh orang, dia main sungguh. Tapi miskin juga kita di akhirat. Sebabnya semua skim yang menawarkan pulangan tetap setiap bulan, pulangan itu tidak sah mengikut syarak. Sebab tidak ada perniagaan yang boleh stabil seumur hidup. Tak ada. Kalau mutarabah mesti turun naik. Ada pasang, ada surutnya kata orang. Jadi hari ini para jemaah sekalian, saya bagi satu kaedah yang simple saja, yang senang. Semua orang yang bawa kepada kita saham-saham yang menunjukkan ada pulangan tetap setiap bulan sekian-sekian, 100, 500, maka itu cara yang tidak betul. Tak patuh syariah. Orang yang biasa main internet sikit, dia boleh pergi kepada apa ni, Suruhanjaya Security. Tengok dalam internet, Suruhanjaya Security, cari dia saham patuh syariah. Dia update setiap 6 bulan sekali. Mungkin bulan lepas saham ni patuh, bulan ni tak patuh dah. Sebab dia punya pelaburan tu masuk dalam tempat yang tidak halal, maka dia tarik balik siji halal tu. Sila. Assalamualaikum. Aha. Nanya orang di peta pagi ni dia kata tak pernah buat zakat. Ya. Betul kan? Orang di Kalau mengikut setakat yang apa ni, yang ada maklumat sekarang ni, tabung haji orang simpan dengan dia, maka dia bayar semua bagi pihak pendeposit.
Zakat dia bayar belaka. Cuma kena minta penjelasan sikit. Zakat dia bayar tu atas keuntungan hak dia meniaga ke, termasuk kepala modal kita yang ada dekat dia. Jadi pasal itulah kita kena tengok, kalau dia kata dia bayar semua sekali dengan modal-modal kita tu, maka lepaslah. Sebab dalam ibadat ni tidak ada ibadat dua kali. Satu ibadat dia tak buat dua kali. Faham tak? Mana dia bayar zakat, pak kita pergi bayar pula. Tak ada. Jadi ibadat pun dalam Islam ibadat hanya sekali, maka jangan kita bayar dua kali. Jangan kita bayar dua kali. Lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ni saya nak tanya gini, kita ada duit interest, kan? Jadi duit interest tu kita tak siap ambil lah. Kita nak bayar, kita nak bagi ke apa tu, pondok buat jalan ke? Ya. Lepas tu satu hari kita tak ada duit langsung, kita pun ambil duit interest tu 10 riyal, lepas tu kita ganti balik. Adakah itu haram? Kita bagaimana? Jadi tadi saya dah sebut secara ringkas, duit yang tidak halal. Contohnya kita pergi melabur di tempat yang tak sah tadi, kan? Bila kita melabur 200,000 di tempat saham tak patut syariah, apa jadi? Kita pergi tarik balik saham kita, 200,000 tu duit kita, tak ada masalah, ambil boleh poket. Oh, dia kata bukan 200 dah, saham awak dah naik, dah jadi 250,000. 50,000 tu apa benda? Duit haram, duit tak patut syariah. Maka kita ambil 500,000 tu, kita jangan masuk dalam poket kita. Sama ada kita hantar ke Baitul Mal, Majlis Agama, ataupun kita pergi ke tempat-tempat awam. Oh, di kampung ni jalan dia rusak, buat. Kampung ni tak ada tanah awam, kita buat. Apa benda? Tapi jangan pergi buat masjid. Sama ke? Nak buat masjid pula dengan duit. Orang jahiliah pun tak buat Kaabah dengan duit haram. Jahiliah tak buat Kaabah. Andailah tadi, andai ada. Akhir kali kita tak ada duit langsung, kita ambil balik duit tu. Bolehlah kita pinjam. Kalau sudah bayar balik. Itu dipanggil dari sudut pinjaman sajalah. Ni ada satu soalan tentang kutu emas. Ni ramai kau main kutu emas ni. Biasa kutu kat atas kepala, ada bukan kutu. Ada satu tulisan sahabat saya, Dr. Azman. Saya syorkanlah kepada para jemaah yang suka nak tanya masalah apa ni? Masalah keuangan ni, masalah riba tak riba ni. Tuan-tuan tengok dalam blog drazman.net. Azman ni sahabat saya, orang Pasir Mas ni. Dia ni panel syariah Bank Rajhi dan pensyarah UIA. Yang saya suka sebut nama dia ni, dia layan orang. Tak layan sibuk, tak layan. Dia sibuk juga, tapi dia layan orang. Saya bakal ada tak layan juga soalan orang. Minta maaf lah. Jadi orang tanya, minta pandangan doktor skem kutu emas. Soalan dia, 10 orang main kutu selama setahun. Setiap bulan, setiap orang dikenakan 1,000 sebagai tabungan bayaran pendahuluan. Bantuan pendahuluan kepada peserta lain. Maka setiap bulan akan terkumpul 10,000. Orang yang mendapat cabutan pertama akan mendapat barang kemas dari emas terlebih dahulu. Walaupun wang yang dikeluarkan 1,000, kan? Bulan pertama gitulah kutu tu. Dia pusing-pusing. Baki 9,000 akan dibayar setiap bulan dalam tempoh 9 bulan berikut. Maka apakah hukum? Ini sedap. Jelas dah soalan. Jelas. Jawapannya, bermain kutu ada amalan sebahagian masyarakat Islam, khususnya di Timur Tengah dipanggil Jum'iyah. Afrika dipanggil Adashi. Di Malaysia kutu. Ada juga. Adapun apabila dilakukan secara amalan urus masyarakat melalui pakatan arus jual, tidak melibatkan cabutan bertuah, tidak melibatkan riba, bukan secara komersial, hukum perbincangan hukum asal seperti berikut. Jadi dipanggil hukum asal dianya. Isu syariah ialah mensyaratkan hutang dibalas dengan hutang, iaitulah aqridni aqriduka. Mu pinjam aku pinjam kepada kamu. Yang bererti bagi hutang kepada saya akan bagi hutang kepada kamu. Kebanyakan fuqaha tidak membenarkan hutang bersyarat sebegini kerana ada unsur mengambil manfaat daripada hutang. Ada unsur ambil manfaat daripada hutang. Namun perlu kita fahami bahawa manfaat daripada hutang yang diharamkan ialah manfaat yang dikhususkan, seperti pemberi hutang. Adapun manfaat kepada peminjam ia diharuskan. Tadilah banyak soalan timbul kan. Contohnya, peminjam pinjamkan saya 1,000.
dan tuan kena belanja saya makan. Ya, pinjam saya 1,000 kena belanja makan. Contoh ini, contoh riba ialah pinjamkan saya 1,000, saya akan bagi diskaun harga barang jualan saya. Wi pinjam saya tak apalah, awak wi pinjam saya akan diskaunkan. Dalam konteks kutu, semua ahli akan memperoleh manfaat dan tidak disyaratkan siapa yang dapat dahulu atau hutang diberikan kepada individu tertentu. Itu asal baru tu. Jadi mazhab Maliki pula membenarkan mewakafkan duit secara bertempoh melalui dana wakaf yang menyediakan khidmat pinjaman hutang kepada ahli sesiapa yang memerlukan. Jadi dalam konteks kutu, seolah-olah duit simpanan bulanan dikumpul kemudian diberi pinjam kepada ahli secara bergilir. Ia tidak melibatkan dua pihak peminjam dan pemiutang, tetapi satu kumpulan peserta yang bertujuan untuk bekerja sama mengeluarkan duit pendahuluan bagi membantu anggota lain mendapatkan dana. Ini saya baca cepat ni, kalau nak ambil dalam web dia ni. Berdasarkan pandangan mazhab Maliki yang membenarkan berhutang dari wakaf dan konsep kerjasama, persepakatan dan persetujuan di antara ahli peserta kutu bukannya hukum antara dua pihak tanpa melibatkan bayaran riba, saya berpandangan bahawa ia boleh dipertimbangkan. Dia tak kata harus mutlak dipertimbangkan. Adapun apabila dikaitkan dengan pakej emas, ni hak kita soalan kita ni, atau bertujuan untuk membeli emas, ia akan menimbulkan masalah dari segi syariah. Sebab emas tu dia ada syarat tadi. Apa syarat tadi? Yadan biyadin, mesti tukar tangan. Ini kerana, tengok, dia kata masalah kutu emas ni. Ini kerana nombor satu, masalah bagi pinjaman dan meminjam bukan lagi atas keperluan biasa, tetapi disyaratkan dengan pembelian emas. Ini akan menimbulkan isu syariah gabungan bai' wa salaf, jual dengan bertangguh tadi. Jual beli dan diberi pinjam. Lebih-lebih lagi, penganjur program kutu penjual emas juga ahli dalam kumpulan kutu tersebut. Mana dia ada share situ sekali. Yang kedua, tujuan program ialah untuk membeli emas dan setiap peserta akan memperoleh emas. Maka di sini ada syubhah melibatkan jual beli emas secara bertangguh, sama ada pada bayaran atau serahan emas. Yang ketiga, harga emas berubah-ubah sepanjang tahun, akan berlaku ketidakadilan kepada peserta. Mungkin ada dapat emas lebih daripada nilai 10,000, ada yang dapat kurang. Ia melibatkan unsur perjudian. Maka dengan ini saya cenderung kepada tidak mengharuskan kutu emas. Itu pandangan Dr. Azman, pakar dalam bidang syariah di panel syariah di bank. Saya juga memberi nasihat supaya perkara tersebut ditinggalkan. Kalau nak, boleh kumpul, biar cukup betul-betul simpan duit tadi, beli, biar cukup belaka. Kalau duk main gini, pasal unsur gharar perjudian satu, kemudian unsur tak bertangguh mah tu berlaku tak berlaku. Jadi tak usah duk pakai mah banyak-banyak lah. Pakai hak mana ada cukup. Nah, daripada kita duk berdepan nak berdebat dengan malaikat esok payah. Payah ke senang? Paling payah tak usah buat. Wallahu alam. Ada lagi, kalau ada masa lagi atas pengurusi, kembali kepada pengurusi. Saya tak apa. Soalan lagi? Sila. Ini soalan realiti ni. Kita nak pergi beli motosikal di Kedah bukan Islam. Takkan kita nak kata saya jual lah, motor kan dia beli. Maka itu dia panggil balik kepada uruf, bahawa pembelian di zaman kita hari ni tanda persetujuan itu dengan resit yang dia keluar. Dia keluar resit tak? Itu cukup dah. Itu akad dah tu. Dia panggil uqud mustahdas. Akad di zaman moden hari ni dengan resit. Dan kita beli rumah sekalipun ada akad tak ada akad? Tuan-tuan ada apa-apa beli rumah ni, ada akad ke tak ada? Tak ada, sign borek ya. Sudah sign borek kak? Setuju? Setuju. Apa ni? Balik. Itu akad dah tu. Akad dah sudah berlaku di situ. Masalahnya, beli sayur dengan ikan ada akad. Hak beli 2-3 ringgit tak? Saya belilah. Saya belilah kuih di RM1. Itu dia panggil bai', dalam kitab fiqh Syafi'i, dia panggil bai'ul mu'atah. Bai' holo-holo. Benda murah tak payah akad. Nak beli aiskrim, saya beli aiskrim RM1, pak cik jual, saya beli. Tapi awak beli RM100,000, RM200,000, mana ada akad? Ada akad tak? Tengok.
Kita duk nampak benda kecil. Benda yang besar semua tak nampak. Tapi dia sudah dikira akad apabila sudah ada perjanjian. Janjian dengan tangan ni, sign itu, walaupun tidak sebut, tapi itulah akad. Semua jadi masalah besar. Bagi saya kata masalah besar apa dia? Masalah besarnya, kita baca ke tidak perjanjian. Itu huru-hara. Huru-hara tak? Huru-hara. Kita, macam sign sini, prek sign. Ini, sign. 10 muka surat, begini belakang serak. Baca sekatu benda. Kita sign di atas benda yang kita tidak tahu, itu tidak sah. Baca, nak baca mana kau orang putih. Sudah terjemah. Kalau staff tu kata, saya sibuk lah. Awak kerja nak jual barang ni. Saya nak beli beratus ribu, bukannya beli dengan harga RM10. Kalau RM10 tak payah akad pun tak apa. Dia panggil baik ulama atas. Holo ambil. Ini masalahnya antara. Pengalaman saya dalam hidup atas dunia ni, nak beli kereta. Biasalah orang beli kereta ni semua dengan buta. Kita bukan kaya kan. Sekali-sekala berasa juga nak naik kereta baru. Gitu ibarat. Pergilah ke bank ni. Macam mana cara awak buat? Dia pun cerita. Yang masalahnya, hak bayar muka tu masalah. Yang kita pergi bayar muka ke kedai kereta, kita akad atas nama siapa? Nama kita tak? Saya yang beli ke awak ke kita beli? Kita beli lah, bayar 15%, 10%, 15,000 bayar. Kita bayar ke kedai. Kereta kita ambil, ke bank ambil. Kita ambil. Lepas tu kita pergi ke bank jual kereta tu kita. Bank jual kereta siapa tu? Bila dia pergi beli dengan kedai? Dia tak pergi pun kedai. Kita yang beli. Maknanya dia jual barang kita. Tak sah. Tak cakap nak Islamik lagu ni. Ini masalah. Maka kita kena pergi ke bank lantik kita sebagai wakil dia pergi beli kereta di kedai. Sekian. Awak kita nak beli kereta apa kita? Kereta Toyota. Ambil surat ni, saya lantik awak Muhammad bin Abdullah mewakili pihak bank pergi beli kereta Toyota di kedai tu. Dia beli untuk bank. Barulah kita pergi ke bank menyelesaikan akad. Berapa lagi bayar, berapa lagi baru sah. Kalau tidak, dia jual barang kita. Mana orang boleh jual orang lain? Boleh saya orang lain ambil komputer saya ni. Saya nak jual komputer 200. Jual ke saya sendiri. Boleh? Mana boleh jual barang saya? Itu dipanggil syubhat yang berlaku dalam akad pembelian kita hari ni. Jangan, pasal itulah saya kata Islamic Bank baik sebab sudah ada akad. Tapi pelaksana tu, pena-pena syariah hebat-hebat. Orang Arab mari daripada Qatar, daripada Kuwait, daripada Saudi, mari pakar dalam bidang ekonomi. Tapi pelaksana bawah ni reti ke tidak? Itu problem. Itu pengalaman saya nak pergi beli kereta dulu, cari sana cari sini, akhir sekali kita pasal kena ajar orang bank tolong beri kepada saya wakil untuk saya pergi beli kereta untuk awak. Dia keluar surat wakil baru kita boleh beli. Sedap tak? Habis Islam. Betul, akad tak betul. Ni saya rasa sukar. Amanah saham. Amanah saham yang dijual Bumi Putera ke apa benda. Jadi majlis kebangsaan kata harus kerana darurat kan. Ada juga sebahagian majlis fatwa, contohnya Selangor ke mana, yang mengatakan tidak harus. Jadi benda ni kalau ada bantahan daripada ulama yang mengatakan tidak harus dalam bab muamalat, dan kita pun tidak sampai peringkat darurat nak ambil dia tu, banyak lagi hak lain ada, kita cari hak lain lah. Dia tak, pasal bila berlaku khilaf, maknanya ada berlaku masalah di situ. Baiklah. Ada lagi soalan? Sila. Ya. Ni soalan saat ni. Soalan ASEAN ni saya pun tak berani jawab sebab Majlis Fatwa Malaysia kata harus. Bila orang tanya apa sebab harus? Kerana darurat ekonomi orang Melayu. Ada setengah tempat pelaburan yang ditunjuk itu tidak patuh syariah. Kerana itulah Majlis Fatwa Selangor bantah. Tidak harus. Sebab dia kata pelaburan dia tak tunjuk. Cuma yang membenarkan itu kerana maslahah. Masalah nak jaga ekonomi orang Melayu. Tapi kalau masalah, cari pena syariah lah. Melabur di tempat halal. Kenapa duit kita nak tempat tak betul? Itu masalah kita hari ni. Macam-macam tabur haji. Tabur haji, bila berlaku baru dia sekejap. Kan? Ada pelaburan dia tak betul. Orang bantah terus. Pasal dia kena tarik balik pelaburan itu. Ya. Sila. Nampak banyak soalan tadi tak ada Saya kalau pergi seminar ke mana-mana, soalan kita paling takut sekali. Takut tak boleh jawab. Ni orang nak nanya takut. Terbalik. Baik.
Salah. Atas pengurusi kata akhir ni sajalah orang lain. Kalau pengurusan wang riba termasuk apa boleh pada bunga contohnya jumlah yang besar 15,000 apa nak buatlah wakaf buat tanya kau mas kos cuma PT 15,000 riba tu boleh buat 10,000 5,000 lagi guna duit yang sama juga untuk bayar upah orang pekerja-pekerja buat benda tersebut. Sebab kalau sekiranya 15,000 buat tanda, mencari PT 5,000 lagi untuk bayar upah. Ya. Ini persoalan yang realiti. Jadi kalau kita kata nak buat tandas tu harga 5,000. 5,000 bukan semuanya barang. Ada orang juga. Jadi oleh kerana orang tu buat benda yang harus untuk dia buat, maka tidak jadi masalah. Takkanlah dia beli barang saja ya. Mesti kena ada pekerja. Itu dia panggil perbezaan yang ketara. Macam contohnya Barirah ni hamba yang Aisyah merdekakan, kan? Orang beri sedekah ke Barirah. Barirah ni hamba, betul? Dia boleh ambil sedekah, tapi Barirah ambil makanan ni hadiah ke Aisyah. Maka Nabi kata laha sedekah wa minha ilaina hadiah. Orang beri dia sedekah tapi dia beri kita hadiah, maka kita boleh makan. Itu yang kaedahnya. Mana asalnya nak buat tu untuk kegunaan awam. Bila nak buat satu bangunan mesti ada tukar. Tukar tu orang. Jadi termasuk semua sekali lah dalam pengurusan tersebut. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamaklah untuk hamba. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.